Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami. Yang mana kali terakhir kita bincangkan itu, saya lupa dah sampai mana. Okey, jap. Saya perasan kita sampai hari itu dekat saya perasan kalau tak silap saya tak sampai pada bahagian pembuatan hadis kot, tak silap. Ada sesiapa yang boleh maklumkan balik kat sampai mana kita berhenti tu? Okay, baik. Permulaan pembuatan hadis kot. Ada siapa boleh maklumkan balik sampai mana kita berhenti? Sekejap baik, rasanya sampai pembuatan hadisnya. Okay, tak apalah, kita ulang sikit lah kalau dia kata tak ada siapa ingat. Okay, kali terakhir kita bincang itu kita habiskan Alhamdulillah berkenaan dengan tajuk rasa dah sudah ada masuk tu. Okay, tapi apa, tak ada siapa jawab, kita patah balik sikit. Okay, hari tu last kali kita ambil berkenaan dengan apa, muka surat yang ke 278 dan lepas kita bincangkan berkenaan dengan tajuk bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka berpecah-pecah kerana duduk di Syam sebahagian, di Kufah sebahagian. Jadi bila kedudukan mereka berbeza tu, maka anak murid mereka pun berlainan lah, tempat-tempat mereka tinggal. Itu melahirkan ulama di kawasan yang pelosok yang berbeza. Okey. Kemudian kita bincang mengenai periwayatan hadis yang mana bila Nabi SAW wafat, jadi memang kita kata Quran Karim memang terpelihara dalam dada yang kita tulis pada kulit-kulit dan juga tulang-tulang bahu unta serta batu-batu. Jadi itu ada kita terangkan walaupun Nabi SAW tidak menggalakkan penulisan selain daripada Al-Quran, tapi baginda suruh ingat dan hafal. Kita ambil daripada hadis Nabi SAW itu. Kemudian kita bincangkan tentang para sahabat Nabi SAW yang paling banyak menghafal hadis baginda SAW. Sebutkan jumlah dia, Aisyah berapa, Ibn Abbas sebagainya. Kemudian kita akan mula ni insya-Allah kepada pembuatan fabricating hadis, bada'u wad'il fil hadis, permulaan pembuatan pada hadis. Mana permulaan perbuatan pada hadis,
pembuatan pada hadis kerana pada satu peringkat daripada sejarah Islam telah muncul kumpulan tertentu yang membuat hadis. Baik. Dia pembuatan hadis ni kita kata bila hadis tu digelar sebagai hadis maudhu'. Maksudnya dalam perawi itu ada orang yang digelar penipu atau diketahui menipu berada di tengah rantaian perawinya, periwayatannya. Sehingga sebab itu kalau anda kata bila hadis yang dipanggil maudhu' ni dia ada sanad. Dia ada sanad untuk kita nilai. Adapun yang tak ada sanad langsung, tak ada sebarang pengetahuan tentang sanadnya, dipanggil tidak ada asal. Tidak ada asal. Dua-dua sama jahanam. Bukannya tak ada asal ni baik daripada yang ada penipu. Sama saja. Dia adalah hadis yang tidak boleh dipakai. Ya, kerana syarat hadis yang sahih mesti ada sanad. So kalau tak ada sanad tu memang tak ada hukum sebagai hadis pun. Tidak ada hukum sebagai hadis pun. Ya. Kalau anda kata lafaz tersebut datang bukan dengan yang datang daripada Nabi SAW ataupun dengan serupa dengan apa yang disabdakan, maka tak dikatakan hadis berkenaan ada asal. Ada asal ya. Okay, baik. So kita akan bincangkan ini insya-Allah berkenaan dengan bila kita bincangkan memang kita kata dekat zaman di mana munculnya pembuatan hadis, wad'u, pembuatan fil hadis ataupun peletakan pada hadis. Dia kata telah membawa perpecahan umat Islam kepada kumpulan-kumpulan sesudah fitnah pembunuhan Osman ya, terutamanya kepada bahawa menguatkan setiap kumpulan pendiriannya Quran dan Sunnah. Dan bila orang tu dah pecah-pecah, semua nak supaya kumpulan dia Quran dan Sunnah sokong. Hatta zaman kita sekarang ni pun ada kumpulan anti hadis pun suka nak ambil Quran. Kata dia lah orang yang terlibat dengan Quran. Jangan sesat mana pun kan. Contoh macam kumpulan Imilah Abraham. Dia punya pengasas dia ataupun orang dia Bilal Musaddiq apa nama dia dekat Indonesia. Dia pun cuba untuk katakan bahawa dia benar tapi dia gunakan Al-Quran jugalah. Dia bawa Al-Quran, dia kata Al-Quran kata aku ni sekian-sekian. Even dekat Malaysia Kahal Al-Kadzab pun sama juga kumpulan dia. Dia kata dia baca surah Yasin, dia kata dia kaitan dengan surah Yasin tu dia lah Kahal yang dilantik oleh Allah Taala sebagai rasul. Ni cerita kelakar tapi nak fahamkan semua kumpulan akan ambil. Cuba. Tapi namun begitu kebanyakan mereka hanya berjaya sampai tahap nak suruh nak kata mereka disokong oleh Quran. Tapi mereka tak dapat nak disokong oleh sunnah. Sebab tu kebanyakan mereka ni dia tolak awal-awal hadis Nabi tak pakai. dia nak faham Quran dia ikut kepala sendiri. Ikut hadis Nabi tak boleh. Dia kata maka yang mula-mula sekali maka telah mentakwilkan sebahagian kumpulan ini Quran di atas bukan hakikatnya. Dan mereka bawakan nas-nas sunnah apa yang tak ditanggung oleh nas-nas berkenaan. Dan bila bersukar kata mereka pentakwilan Al-Quran, peralihan Al-Quran daripada maksud yang sepatutnya, mereka nisbah kepada Nabi SAW apa yang tak dikatakan oleh baginda bagi menyokong dakwaan mereka. Terutama pada kelebihan imam-imam mereka atau pimpinan-pimpinan mereka. Dan mereka sebut bahawa orang yang pertama dan telah disebut bahawa yang pertama sekali bersegera kepada perbuatan ini adalah Syiah, di kalangan Syiah dan apa yang tak berlaku sesuatu yang tidak berlaku sesuatu pun daripada itu pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Ya. Ini datang Syiah, dia yang pertama sekali. Waktu Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak ada kumpulan paling pembohong berbanding dengan dengan Rafidah. Tapi dalam kita sekarang ni Rafidah ni orang kata adalah pembantu kepada Palestin punya perjuangan dan sebagainya. Ini semuanya adalah fitnah atau ujian yang Allah Ta'ala uji kita bersama akidah Islam atau bersama dengan kekufuran. Okay, jadi Syiah ni dia memang kita kata zaman Nabi tak pernah timbul, diorang dah mula sekali. Dan tak pernah muncul daripada seorang pun di kalangan para sahabat. Kerana mereka para sahabat ni adalah tempat kedudukan bagi kepercayaan. Dan apa yang terjadi antara mereka daripada percanggahan adalah khilaf khilaf dia adalah ijtihad dalam agama. Mana apa yang setiap mereka keluarkan pendapat itu pendapat mereka. Dan setiap di kalangan mereka ni menuntut akan kebenaran dan mengimpikan kebenaran. Dan hanyalah timbul peletakan hadis ni daripada percanggahan
percanggahan politik pada zaman tabi'in, zaman lepas para sahabat. Lepas ketika para tabi'in tu, para sahabat dah banyak yang mati, ketika itulah mula start timbulnya kumpulan ni. Dan antara punca-punca ataupun dorongan-dorongan yang paling penting kembali kepadanya pembuatan peletakan hadis ni adalah pertama, ada 4 pertama, al-khilafat as-siyasiyah, perbezaan ataupun percanggahan politik. Mana orang tu ikut siapa, sokong siapa. Okey. Dia kata dan dahulunya yang jadi sebab asal dalam berbohong ke atas Rasulullah SAW ni memang masalah politik. Bila ditanya Malik tentang Rafidah, maka dia kata apa? Dia kata jangan kau kata-kata bercakap dengan mereka, la tukallimhum wala tarwi anhum, yang kau riwayat daripada mereka. Maka mereka ni berbohong. Mereka berbohong. Semua para ulama tahu Syiah ni paling kuat membohong. Tapi zaman kita sekarang ni terbalik kan, bila kumpulan ahli politik, gerakan Islam percaya pada Syiah lebih daripada percaya kepada ahli sunnah. Ini kepelikan berlaku. Tapi ialah nak cakap macam mana kan, memang dah kebiasaan berlaku. Kumpulan Haraki dan sebagainya memang akan tertipu dengan kaum liberal, boleh tertipu dengan kumpulan nasionalis dan sebagainya. Itu semua berlaku. Jadi Iraq dulu Saddam Hussein naik disokong oleh kumpulan gerakan Islam. Tapi lepas tu dia bunuh sekali para ulama yang kononnya dahulu sokong dia. Jamal Abdul Nasir di Mesir pun sama juga buat benda yang sama. Yang kononnya dia lupa ikut usrah kepada gerakan Islam, tapi akhirnya dia bunuh semua sekali. Itu semua sekali berlaku macam tu. Ya. Dan mereka, maksudnya kita kata semua pemimpin tadi kita panggil pengikut pada orang-orang tentu tu, dia akan sekian dia akan tertipu lah dengan kumpulan-kumpulan macam ni. Tapi ialah Syiah ni dia sentiasa buat benda dia buat dan orang kita sering tertipu. Okay, dan berkata Syarik bin Abdullah Al-Qadi, ya, yang tabi'in, qala wa qad kana ma'rufan bitasyayyu', dan dia dahulu terkenal dengan cenderung kepada Syiah berserta dengan kesederhanaan di dalam tu. Yang tajuk Syiah ni, bila dikatakan orang tu ada kecenderungan mungkin diutamakan Ali ke, rasa Ali lebih baik untuk menjadi khalifah ke, itu dipanggil ada kecenderungan macam tu. Sebab bila kita jadi ahli sunnah, siapa jadi pemimpin lepas Rasulullah SAW kan, dan memang kita tahu macam Nabi sendiri sebutkan mana Allah Ta'ala letakkan kerajaan dia pada siapa yang dikehendaki. Mana bila Allah Ta'ala nak bagi pada siapa saja, Allah Ta'ala bagi siapa saja. Tak ada dalam diri kita tu ada satu dorongan atau desakan berkenaan dengan mesti Ali naik dan sebagainya, tak ada. Ini tak ada. Bagi orang yang belajar sunnah, itu cara dia punya pegangan. Tapi siapa tak belajar sunnah, dia akan sibuk kan ungkit kenapa tak jadi Ali, kenapa sekian, kenapa mereka sekian. Dia lupa sebenarnya tak pernah pun Nabi SAW janji pada siapa, dan tak ada pernah pula Nabi mestikan siapa jadi selepas baginda. Kalau ikut petanda memang Abu Bakar lah orangnya. Tapi pada ahli sunnah kita sepakat mengatakan bahawa Nabi tidak memberikan nama siapa yang menjadi pengganti baginda selepas baginda tiada. Itu jelas. Tapi sering berlaku banyak orang dia tak faham bab ni. Yang mana tak faham ni tadi, kalau timbul sudut melebihkan Ali lagi, ada masalah. Itu panggil tasyayyu'. Okay. Dan sebab kedudukan Ali tak ada mengatasi ataupun melebihi kedudukan para sahabat yang utama seperti Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan kita boleh kata, sebab kalau kata Ali menantu Rasulullah, banyak juga orang lain menantu macam Uthman bin Affan, dia sendiri pun memegang title menantu Rasulullah 2 kali. So itu bukan tajuk. Demikian juga tentang Abu Bakar dan Umar, mereka adalah mertua kepada Nabi SAW. Anak mereka dikahwini oleh Nabi SAW. So basically benda macam ni kena lihat balik. Okay? Baik. Sebab tak boleh ada kecenderungan kepada seorang para sahabat untuk bentuk itu. Okay. Baik. Terutama semua sekali adalah as-sabiqunul awwalun. Semua mereka adalah yang mula awal masuk Islam. Okay. Dia kata padanya dia kata tanggunglah daripada siapa saja kau temui, illa Rafidah. Ihmal an kulli man lakita. Terimalah cerita, tanggunglah berita daripada siapa-siapa kau temui, kecuali Rafidah. Dia sendiri pun ada kecenderungan Syiah, tapi dia kata kecuali Rafidah. Dan mereka ni meletakkan akan hadis-hadis, membuat akan hadis-hadis. Dan mereka ambilkan hadis yang mereka buat tu sebagai agama.
Dan dengan itu dahulu dengan sebab itu dahulunya Rafidah ni kumpulan paling banyak berbohong. Mana kumpulan paling banyak berbohong. Jadi memang kenal sangat. Tapi peliknya orang kita sampai sekarang untuk percaya Syiah. Allah Alam. Berkata Hamad bin Salamah dalam cerita kepadaku guruku, dalam cerita kepadaku seorang syekh bagi mereka itu bagi Rafidah, seorang syekh atau guru daripada Rafidah, dia cerita daripada Hamad bin Salamah. Ini perawi hadis anak murid kepada Qatadah bin Ahmad As-Sadusi, yang anak murid kepada Ibn Abbas. Jadi Ahmad bin Salamah dia kata dalam cerita kepadaku seorang syekh bagi mereka itu bagi Rafidah, qala dia berkata, kunna idza ijtama'na fastahsanna syai'a ja'alnahu haditha. Dahulu apabila kami berhimpun lalu kami rasa elok satu perkara, kami jadikan ia sebagai hadis. Apa-apa kami dengar, bagus ni, jadikan hadis, buat hadis. Dia buat je hadis suka hati dia orang. Dan telah menjelaskan Ibn Taymiyah rahimahullah perkara itu dalam Minhaj Sunnah. Kitab Minhaj Sunnah diterangkan perkara ini. Dia kata di antara yang penjelas, dia kata dan di antara contoh peletakan si Rafidah adalah dia sebut hadis lah, dia buat hadis. Antara hadis mereka adalah man arada an yanzura ila adama fi amali fi ilmihi wa ila nuha wa ila nuhin fi taqwahu wa ila ibrahima fi hilmihi wa ila isa fi ibadati falanzur ila ali. Orang siapa nak melihat kepada Adam dari segi ilmunya, tengok kepada Nuh dari segi takwanya, Ibrahim dari segi kelembutannya, Isa pada ibadatnya, maka lihatlah kepada Ali. Dia tak pernah menafikan Ali bin Abi Talib seorang yang kuat ibadat, takwa, tapi meletakkan sampai perbandingan dengan para anbiya ni adalah benda yang sangat besar. Kita tahu bahawa zaman Nabi hidup dahulu pun yang terkenal sebagai abid, ahli ibadat, contohnya bukan Ali. Contohnya bukan Ali, adalah Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As yang masuk Islam. Dia itu yang kita panggil terkenal sebagai kuat ibadat, kuat sangat ibadat. Okay, jadi maksudnya kalau kita nak faham kat sini, memang dalam hadis yang sahih telah datang sebutan yang lain, tapi kat sini mengangkat Ali, sampaikan bandingkan para anbiya lagi. Itu adalah di antara rekaan Syiah yang baik. Dan contoh lain dia kata wa ana mizanul ilm wa Ali kaffatahu. Aku ni adalah timbangan ilmu dan Ali adalah dua chapter bagi timbangan tersebut. Wal Hasan Husain khuyutahu. Dan Hasan Husain adalah benang bagi chapter tersebut. Wa Fatimah ulaqatahu. Fatimah adalah tempat gantung bagi pertimbangan berkenaan. Wa ilamatu minna amudun. Dan imam-imam di kalangan kami, di kalangan inilah kumpulan Syiah ni, tuzanu fihi, dia kata adalah tiang bagi adat penimbang tersebut. Dia kata tuzanu fihi a'malul muhibbin lana wa mubghidin lana. Dia akan timbang padanya, pada timbangan tersebut, amalan-amalan orang yang cinta kepada kami dan orang benci kepada kami. Mana dia buat reka-reka cerita, kemudian kita tak suka, dia pun letakkan ni keadaan berlaku pada siapa yang tak suka kepada Syiah. Okey, baik. Dan di antaranya adalah wa hubbu Ali hasanatun la yadurru ma'aha sayyi'atun. Cinta kepada Ali, cintakan Ali adalah kebaikan yang takkan termudarat bersama-samanya sebarang keburukan. Wa bughduhu sayyi'atun la yanfa'u ma'aha hasanatun. Dan benci Ali ni adalah keburukan yang tidak akan bermanfaat bersama keburukan tersebut sebarang kebaikan. Okey, ini contoh. Dia kata contoh khabar-khabar dan yang serupa daripadanya, yang jelas padanya ada tanda-tanda ataupun ada bau, terkesan bau pembohongan dengan rupa yang nyata. Dengan rupa yang nyata sangat jelas, yang tak ada dan kemudian benda berkenaan memang ada penipu-penipu yang dalamnya mencerita tentang perkara ni. Okey, ada pun di kalangan orang yang ta'assub, di kalangan golongan jahil, di kalangan ahli sunnah pula, maka dia adalah sikit apa yang dikesan dari mereka, apa namanya masuk dalam khabar-khabar. Memang ada. Kita kata ada, tapi benda sangat sedikit. Okay. Contoh dia kata kat sini, dia kata tiada dalam syurga ni pokok melainkan tulis pada daunnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Umar Uthman Dzun-Nurain. Kata dia sebutkan berkenaan dengan bahawa dalam syurga tak ada daun pun, kecuali tulis dengan 3 nama tadi. Dia tinggalkan Ali pula. Ini masalah juga kan.
Lepas tu ada juga kumpulan lain yang sokong Muawiyah pun tulis. Orang yang amanah pemegang amanah tu 3. Aku, Nabi kata, kemudian Jibril dan juga Muawiyah. Ini semuanya ada di antara hadis-hadis yang datang di kumpulan jahil di kalangan orang yang mengaku ahli sunnah. Sebab ahli sunnah tak sepatutnya ada perbuatan menipu. Kalau Syiah tu dia memang biasa. Bohong tak apa. Tapi kalau dalam ahli sunnah tak wujud akan amalan berkenaan. Matlamat tidak menghalalkan cara. Okay. Dia kata dan telah menyebut para ulama bahawa sekurang-kurang perbezaan Islam perkumpulan Islam yang paling sikit berbohong adalah kumpulan daripada kumpulan Khawarij. Dan mereka dahulu kerana ada mereka berada padanya dari ketakwaan dan bahawa mereka ini mengkafirkan orang buat dosa besar. Dan juga dinisbahkan kepada mereka ni ada jugalah kita dia pernah ada juga walaupun tak ada pun ada juga. Contohnya dia kata idza atakum anni hadithun fa'riduhu ala kitabillah. Jika datang kepada kamu daripadaku sebarang hadis, maka bentangkanlah ia atau bandingkanlah ia kepada kitab Allah. Fa in wafaqa kitaballah fa ana qultuhu. Jika ia menepati kitab Allah maka akulah mengatakannya. Akan tetapi sebagian para pengkaji menafikan dari mereka sebarang tuduhan berkenaan peletakan hadis. Kerana tiada dalil yang disandar kepadanya dalam perkara itu. Mereka tinggalkan terus macam golongan Khawarij ni bila memahami Quran dia tak ada langsung dalam pemahaman mereka berkenaan dengan panggil daripada hadis. Maka orang tinggal hadis, dia anti hadis terus. Kumpulan Khawarij ni lebih tepat kepada anti hadis. Dia tolak hadis terus. Sebab mereka nak beramal dengan fahaman mereka sendiri. So bila hadis Nabi datang, diorang tersekat. Bila para sahabat Nabi menunjukkan yang satu yang benar, diorang terpaksa sebut yang lain. Sebab diorang tak nak keserupaan tadi. Dan pasal diorang dah nak mengkafirkan para sahabat dan sebagainya, maka itu di antara benda yang akan terjadi. Berkata Abu Daud, Abu Daud As-Sijastani, dia kata tiada pada ahli hawa nafsu yang paling sahih hadis berbanding Khawarij. Tak ada, diorang tak ada buat benda berkenaan. Dan berkata Ibn Taymiyah, tiada pada ahli hawa nafsu lebih benar, tidak juga lebih saksama berbanding golongan Khawarij. Dan mereka tak akan buat. Tapi dalam masa sama kefahaman mereka tentang dalil adalah masalah. Diorang walaupun tak berbohong tentang atas nama Nabi, tak buat hadis, tapi diorang cuba interpret atau terjemahkan maksud-maksud hadis mengikut apa mereka suka. Ini kumpulan Khawarij ni macam tu juga. Itu masalah dia. Dan beliau berkata, mereka ni bukan termasuk di kalangan orang yang sengaja berbohong. Okay? Bahkan mereka terkenal dengan kebenaran. Sehingga dikatakan bahawa sebenarnya hadis mereka ni lebih antara hadis paling sahih. Macam tu, kalau diorang ada riwayatkan maka dia paling sahih. Pasal diorang takkan sengaja menipu. Takkan saja menipu. Sebab kumpulan Khawarij ni dia nak kebaikan, nak kebenaran, lebih tersesat. Dia lebih kurang macam Kristian. Cuma beza dia, diorang buat kekerasan kepada umat Islam sendiri. Ini tajuk yang kena faham. Jadi berbohong sengaja tidak. Tapi kalau kumpulan macam Syiah tadi pun atau Sufi ke, sengaja berbohong tu biasa. Sengaja menipu tu biasa. Yang tak sahih tu yang sibuk dia akan disebarkan. Ini pelik dia ke perangai. Ahli bid'ah ni dia ada macam-macam perangai. Macam diorang ni, kumpulan yang ni dia tak nak langsung rujuk kepada hadis Nabi. Tapi dalam masa sama penjelasan mereka datangkan semua tak dipakai. Okay. Adapun dari segi masalah kumpulan tu lagi pula kononnya kefahaman dia nak betul tapi dia reka, dia fabricate hadis-hadis untuk padankan dengan apa yang mereka nak. Okey. Baik, itu yang pertama, kumpulan pertama yang panggil sebagai punca peletakan hadis adalah pembuatan hadis adalah percanggahan politik. Okay. Kedua zandaqah. Zandaqah, kezindikan. Okay, zandaqah ni atau kezindikan ni dia adalah sebenarnya gelaran. Zindik ni diberikan kepada orang yang berperangai atau menuturkan kata-kata kufur tetapi tidak mahu mengaku kafir. Tak mahu mengaku kafir. Tak mahu mengaku kafir. Tapi menuturkan kata-kata kufur. So, bila keadaan ini berlaku,
Maknanya perbuatan menuntut buat. Kita para ulama Islam ahli sunnah ni tak boleh nak kafirkan orang dengan suka hati. So diorang datangkan satu istilah baru, itu istilah zandaqah, zindik. Okay. Zindik ni kufur lah, cuma kufur yang tidak jelas. Dia tak nak mengaku kafir, tapi dia buat benda kufur. Ini yang panggil zandaqah. Okey, dia kata telah memayungkan atau telah menutup Islam, memayungkan Islam dengan panji dakwahnya dan kerajaannya banyak daripada negeri-negeri. Memang Islam menguasai dan memayungi dan telah masuk dalam tempat dalam negara Islam ketika tu. Dia kata singgasana dan juga pemerintahan dan juga kepimpinan yang ia sebenarnya dahulu ada hukum, ada pemerintahan dan juga satu khazanah simpanan daripada falsafah. Jadi bila Islam sampai ke tempat berkenaan, orang-orang tempat tersebut sebenarnya dah ada pegangan tersendiri. Okay? Macam Parsi dengan empire dia, dengan fahaman dia, Rom dengan kefahaman dia, empire dia, ketuhanan dia berbeza. Kemudian Mesir pun ada, macam India, China, semua tu datang bukan setakat bila Islam datang masuk, dia bukan setakat bertembung dengan kumpulan tadi, tapi kumpulan tadi sebenarnya dia dah ada dah masuk. Bila Islam menguasai mereka dah ada fahaman tersendiri, yang diwarisi sebenarnya. Okay. Dan boleh jadi rasa mulia, rasa besar pada sebahagian orang-orang yang jiwa-jiwa yang Islam kuasai tadi. Dia rasa sukar untuk dia punya akidah dia tadi atau pegangan dia tadi kosong atau bersih daripada sumber Islam. Dia pasal dia dah ada fahaman, so Islam datang, dia cuba untuk kenakan fahaman dia dengan Islam, walaupun benda yang dia buat tadi bukan Islam. Okey. Yang mana dia kata dia berat sangat jiwa-jiwa ni untuk berkekal akidah Islam ni bersih, sempurna, bersih. Dia tulen dia punya sumber. Okey. Dan juga elok untuk orang minum kerana kedengkian yang tersimpan dalam diri mereka atau kebencian terhadap Islam atau ahli dia. Lalu telah bergerak mereka ni, jiwa-jiwa ni telah bergerak kepada untuk membalas dendam terhadap agama Islam ni dan orang-orangnya dengan beramal ke atas merosakkan akidah mereka, akidah Islam. Dan juga merosakkan keelokan Islam, memecahkan saf-saf pengikut-pengikut Islam dan tenteranya. Jadi dahulunya berlakulah pada menyelinap dimasukkan dalam sunnah ni pada sudut yang sangat luas. Dia bagi merosakkan agama mereka. Jadi pasal dia nampak dari Quran sunnah ni cara terbaik untuk rosakkan Islam. Ya. Lalu mereka letakkan, mereka gubah hadis-hadis yang tabiat hadis tersebut adalah rendah dan juga hina dan sebagainya. Kemudian mereka sebarkan untuk jadikan macam pegangan atau fahaman. Macam baru ni ada dua orang kata satu video saya tengok sikit dia punya potongan, ada seorang lelaki sihab pengasas kepada air something dekat belah Johor. Dia memang sesat, memang bukan Islam lah. Dia cakap tentang Nabi, benda-benda bukan-bukan, kata Nabi tak ada kemaluan lah, apa benda lah, anak yang Nabi itu kan anak Nabi lah. Itu semua tu ada di antara perkara-perkara yang kita panggil disebut oleh dia dengan sesuka hati. Dia orang macam ni tak ada malu. Tak ada malu. Dia tak ada malu. Jadi dia bercakap tentang Islam dengan bentuk yang macam. Tapi kadang-kadang kita tengok oleh orang macam ni, dia ada guru dia tadi kadang-kadang kisah pelik-pelik yang macam kita akan bacakan nanti atau masuk di antara memang pegangan mereka. Okay. Dia jadi fahaman mereka macam tu. Macam baca hadis Nur Muhammad kan. Jadi orang tu lupa tentang Allah Ta'ala, sibuk tentang Nur Muhammad. Kan? Ya hasbi rabbi jalallahu fi qalbi wa ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Jelas sekali Allah tak ada, yang ada Nur Muhammad. Ini semua ni adalah ajaran daripada golongan zindik. Golongan zindik yang musuh Islam, yang dia dah ada dalam fahaman agama dia
satu benda yang dia faham, kemudian dia cuba untuk masukkan perkara berkenaan ke dalam Islam. Dan cuba sebarkan. Kalau kita tengok kumpulan-kumpulan sufi Malaysia ni banyak yang terpengaruh dengan fahaman apa tentang Nur Muhammad lah, tentang apa, tentang capal dan sebagainya. Semua sekali ini benda yang tak pernah ada pada zaman Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'in sebenarnya ikutan untuk perkara tersebut. Tak ada. Tidak ada sebarang alasan. Okay. Okay, contoh dia kata benda-benda apa yang rendah dan juga apa mengejek-ngejek seperti kata-kata mereka, khalaqallahul malaikata min sya'ri dhira'ihi wa sadrihi. Allah menciptakan para malaikat daripada bulu dua lengan dia dan juga dada dia. Ini masalah dia kata dia buat main-main. Okay, dan kata-kata mereka dia kata innallaha lamma khalaqal hurufa sayatil ba'u wa waqafal alifu. Bila Allah Ta'ala dahulu ciptakan huruf, telah sujud huruf ba dan telah tegak huruf alif. Telah tegak huruf alif. Ini memang kita kata memang apa benda berlaku lah. Kadang-kadang tentang rahsia huruf lah, rahsia sekian dan sebagainya, tentang penciptaan nafsu lah, dibakar nafsu ni dalam api sampai taat dan sebagainya. Semua ni di antara perkara-perkara yang kita panggil apa, dibuat oleh mereka supaya masuk dalam masyarakat satu fahaman, satu pegangan yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Okay. Dan di antara golongan yang paling masyhur di kalangan golongan zindik ni yang meletakkan hadis adalah Abdul Karim bin Abi Auja. Abdul Karim bin Abi Auja. Dan dia telah dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman bin Adi, wali bagi Basrah. Di Basrah dahulu, dia punya gubernur dia telah laksanakan pembunuh kepada Abdul Karim bin Abi Auja. Dan dia mengaku ketika dia nak dibunuh, boleh telah letakkan ratusan hadis. Okey. Ratusan hadis. Dia kata memang banyak, dia letak hadis yang banyak. Maka dia mengaku sendiri. Demikian juga Bayan Ibn Sam'an yang telah dibunuh dia oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia dibunuh oleh khalifah ataupun dia punya pemerintah pada zaman dia. Kemudian Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, Muhammad Sa'id yang mati yang dipalang atau disalib, mati dipalang, dibunuh dia oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Ini semua khalifah Bani Umayyah dahulu sempat dengan mereka lah, yang mana mereka ni sempat telah dibunuh oleh gubernur zaman Bani Umayyah. Perbuatan meletakkan hadis ni. Dia seorang tu yang macam yang tak dikatakan tak tahu dibunuh tidak. Nuh bin Maryam yang terkenal pembuatan hadis dia ni pada zaman dia buat tu, dia buat banyak berkaitan dengan fadilat surah Quran ni, surah ini kelebihan apa, Nuh bin Maryam yang terkenal. Baik. Kemudian selain daripada dua perkara tu, daripada masalah politik dan juga masalah kezindikan, ada juga punca atau dorongan untuk seorang tu membuat hadis. Yang ketiga sebab atau punca pembuatan hadis ni adalah asabiyatul jinsi awil imami awil bilad. Asabiyah, rasa kepuakan kepada bangsa, kepada keturunan, kepada imam, pemimpin atau kepada negeri. Okey. Sya'bawiyun dia. Syu'ubi. Dia kata telah meletakkan syu'ubiyun. Golongan syu'ubiyun ni kat bawah tu dia kata golongan yang mengingkari kelebihan orang Arab ke atas lainnya. Mereka cuba untuk menjatuhkan keadaan orang Arab. Ini banyak kita dengar. Yang mulut kata orang Arab ni sekian lah, buruk lah apa. Ni antara bagi syu'ubiyun. Syu'ub. Yang korang ikut bangsa masing-masing lah. Hadis diletakkan hadis antara hadis yang diletakkan, inna Allah lamma ghadiba anzalal wahya bil arabiyyah wa idza radiya anzalal wahya bil farisiyah. So Allah Taala bila dia murka diturunkan wahyu dengan bahasa Arab. Dan bila dia redha diturunkan wahyu dengan bahasa Parsi. Atau macam Melayu kita lah, dia punya ada fahaman. Saya ingat waktu kecil dengar orang cakap, ustaz cakap dan sebagainya. Dia kata Nabi ni diutuskan bila kaum tu jahat sangat. Seorang Arab jahat sangat, maka diutuskan Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya Arab ni dipilih bukan sebab itu. Arab bukan pilih sebab itu. Bahkan
memang apa zaman Nabi SAW dahulu, orang Arab tu memang ada nilai baik. Nilai baik diorang ada, keberanian lah, jujur, setia dan sebagainya. Itu dimasukkan sebagai nilai terbaik. Hatta sebab tu Nabi ada gelaran Al-Amin. So jadi diorang memang ada nilai, ada value yang kita panggil apa? Value tu tadi menepati tentang apa wahyu punya tuntutan. Cuma diorang apa kita panggil apa disebut jahiliah tu sebab diorang sebelum Islam. Lagi orang jahat banyak lagi, Parsi kahwin anak, kahwin adik-beradik. Berzaman orang Arab tak buat dah perkara tu. Orang Parsi kahwin adik-beradik dan sebagainya, Empire Rome dan sebagainya pun ada macam tu juga. Dia punya fahaman. Dia boleh untuk pelanggar apa saja yang Tuhan larat berikan. Jadi orang Arab bukan diberikan Quran kerana mereka paling jahat. Tapi diberikan mereka Quran pasal apa? Pasal mereka ni paling kosong. Bila Islam masuk, hanya Islam ada, tak ada fahaman lain. Sedangkan bangsa lain bila datang masuk Islam, dia akan cuba adaptasikan Islam dengan agama dia, fahaman dia. Okay? Dan okey, apa kumpulan yang ni kata macam tu? Bila Allah Taala murka, Allah Taala turunkan dengan bahasa Arab, bila Allah Taala redha, dia turunkan bahasa Parsi. Ada pula membalas dekat mereka ni golongan jahilkan Arab pula. Dengan seumpama dengan seumpamanya. Dengan serupa. Lalu mereka berkata, inna Allah idza ghadiba anzal wahyi bil farisiyah wa idza radiya anzal wahyi bil arabiyah. So, Allah Taala bila dia murka, dia akan turunkan wahyu dengan bahasa Parsi. Dan bila dia redha, dia turunkan wahyu dengan bahasa Arab. Ini semua ni adalah apa kita panggil ketaksuban satu sama lain. Mereka cuba untuk katakan apa A atau kata B kata A, dua tak betul. Okay. Dan kemudian ada juga itu kepada bangsa. Kemudian ada pula golongan yang taksub kepada Abu Hanifah contohnya, pada imam dia letakkan macam orang yang letak tentang Imam Syafi'i kan. Semua pun ada yang letakkan hadis-hadis palsu yang direka untuk memenangkan kumpulan masing-masing. Contoh macam orang taksub kepada Abu Hanifah, dia kata, Nabi kata akan ada seorang lelaki dekat umatku dikatakan nama dia Abu Hanifah Nu'man, dia adalah pelita umatku. Kemudian ada orang menyokong kepada Imam Syafi'i pula. Mereka pula mengatakan bersemangat kata Imam Syafi'i, dia kata Nabi kata akan ada dekat umatku seorang lelaki dikatakan nama dia Muhammad bin Idris. Dia adalah lebih mudarat kepada lebih dia ni diorang serang Imam Syafi'i, dia kata dia lebih mudarat ke atas umatku berbanding iblis. Ni macam geng-geng sufi lah buat cerita tentang Wahabi. Apa sama juga dia buat reka hadis. Ada dua tanggut syaitan dan sebagainya. Sampai saya ingat tu saya baca buku. Inilah kefahaman yang patut dibetulkan. Dengan Alawi Al-Maliki dekat Mekah tu, dia orang buat dia buat satu buku yang terangkan akidah yang sepatutnya dibetulkan, diterangkan. Jadi dalam buku tersebut yang kelakar dia pada awal mukadimah tu, dia punya syekh dia kata bila baca tentang hadis tentang najd kan, tentang syaitan keluar dan sebagainya. Jadi dia katakan ini adalah kaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada pahaman dia katakan Wahabi. So bila dia tulis tu, yang kelakar dia cerita dia tulis kat mukadimah tu, sampai sekarang saya ingat lagi. Dia baca, dia kata bila tanya tentang hadis berkenaan, dia kata hadis ni walaupun tak ada sanad, tapi aku rasa dia adalah benar. Hadis ni tak ada sanad, tapi aku rasa dia benar. Ini cara yang berlaku pada kumpulan yang taksub kepada fahaman masing-masing. Okay, demikian juga keadaan pada siapa meletakkan dengan kelebihan sebahagian negeri atau kabilah pun sama juga menggunakan kaedah yang sama. Okay, keempat bermudah-mudah pada bab kelebihan-lebihan galakan dan juga penggerunan. Fadail maksud dia benda tambahan, bukan pokok agama, benda tambahan dari segi dari segi amalan dan sebagainya. Okey, atau kelebihan tentu kelebihan yang ia adalah bukan core agama. Jadi ada beringan-ringan tentang tajuk ni. Juga tajuk berkenaan penggalakan untuk ibadat, penggerunan terhadap daripada perkara yang daripada melakukan maksiat. Dipanggil tarhib atau tarhib. Okey. Dia kata telah menyusui sebahagian di kalangan orang yang mereka telah memegang akan mengambil tanggungjawab kononnya untuk memberi bimbingan kepada manusia ni, ajarkan, berikan nasihat. Dia mereka telah mulakan
kepada mereka atau pioneer membuat permulaan dalam tentang kisah-kisah ini bohong, kisah-kisah bohong, okey, yang didustakan bagi memberi kesan kepada jiwa manusia. Dia buat berita tadi, kisah tadi untuk beri kesan pada hati manusia. Dan juga untuk mendapatkan akan ketakjuban manusia kepada mereka. Dan kemudian mereka nisbahkan itu kepada Nabi SAW. Okay. Contoh macam apa dia kata kat sini, antara contoh. Dia kata man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dhahab wa rish marjan. Dia kata barang siapa mengatakan la ilaha illallah, memang kita dalam hadis saya ada tentang zikir-zikir kita menjadi tanaman dalam syurga nanti. Tapi kat sini dia up lagi, tambah lagi. Contoh dia kata, sebarang siapa kata la ilaha illallah, Allah ciptakan daripada setiap kalimah la ilaha illallah tadi satu burung. Seekor burung. Yang paruh dia daripada emas, bulu dia daripada marjan. Marjan ni adalah batu karang. Korel. Dia punya core batu karang tu dari marjan. Marjan dijadikan hiasan. Demikian juga pada kitab-kitab akhlak dan juga tasawuf. Banyak juga daripada bab ini. Banyak juga bab ini yang dikatakan dibuat-buat hadis untuk memenangkan kumpulan-kumpulan masing-masing. Okay. Apa beza Wahabi di Morocco dan di Hijaz ni? Ramai terkeliru, termasuklah ustaz-ustaz dan tuan guru dan pelajar. Dia gelaran ni Morocco ke kat mana dan sebagainya kan. Dia ada yang dahulunya dia sebut tentang Okey, yang dekat Maghribi tu, dia adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Dia pada dia kumpulan Khawarij. Ibadiyah Khawarij. Tu dia kata Wahabiyah wa Ibadiyah ni. Kemudian yang Wahabiyah yang gelaran dibuat kepada Muhammad bin Abdul Wahab tu, itu bagi gelaran orang-orang yang tak suka dengan amalan sunnah. Bila kita suruh balik pada hadis, dia marah. Jadi dia kata ni Wahabi. Tak ada dalil dia, kita tanya, Ustaz, hadis ni tak ada. Hadis Wahabi. Ini masalah. Kumpulan yang suka sembah kubur ni marah dengan orang yang tegur mereka. Yang dibawa yang antara orang yang mula. Tapi yang kumpulan Morocco tu dipanggil Wahabi Morocco ni. Wahabi ni Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Khawarijiyah yang dia adalah mazhab Khawarij. Jadi benda ni salah faham mungkin, Allah alam kan. Tu dia letakkan yang tu, yang sedangkan pada tahun okey, dia bukan itulah okey. Bukan itu bukan yang tu. Bukan benda yang sama. Yang dekat Morocco tu benda lain. Dia kat Morocco yang tu lain. Tapi tak ada samalah. Cuma mereka hadis untuk benda tu kenapa kan? Mereka hadis untuk amalan tersebut kenapa? Okay, baik. Telah menyebut Ibn Taymiyah, Ibn Qutaybah Ad-Dainuri ketika bincangkan mengenai bentuk-bentuk yang masuk daripadanya kerosakan ke atas hadis. Dia kata dalam bentuk kedua dia dikatakan oleh Ibn Qutaybah Ad-Dainuri, dia sebut bahawa antara punca masuknya hadis-hadis kerosakan dalam hadis ni adalah daripada sudut para qasas, tukang penipu lara, pencerita dipanggil. Zaman kat Malaysia ni pun macam sekarang ni banyak yang kita kata pakai serban dan jubah. Kadang dia bukannya orang yang alim agama, tapi dia adalah qasas dipanggil. Tukang cerita. Cerita dia sedap, cakap yakin. Okey. Kerana mereka ni cenderung mereka ni cenderung memisungkan, memutarkan
wajah orang awam, muka orang awam kepada mereka. Dia menghadap pada mereka. Dan mereka apa? Dan mereka pun mereka sebarkan apa di sisi mereka daripada apa benda yang mungkar, yang tak diketahui, yang bertentangan dengan yang sahih atau dan pembohongan daripada hadis. Mungkar ni maksud dia benda tu palsu atau tak betul, bertentangan dengan dengan hadis-hadis yang sahih, ataupun memang bohong daripada awal-awal pun. Okey. Pembohongan daripada awal macam demikian. Okay. Dan daripada apa dia kata dan memang pula daripada keadaan orang awam ni suka untuk duduk di sisi tukang pencerita ni, penulara. Apa yang dia kata apa yang dalam penulara ni dia punya cerita lagi pelik. Sebab tu kadang kita dengar macam solat Isyak 4 rakaat 1 salam. Nabi tak sebut pun 1 salam, dia bantai tambah. Seronok kan, supaya orang nampak dia pelik. Sebab tu kadang rahsia huruf lah, rahsia ayat lah, rahsia sekian, semua dia suka buat. Sebab apa? Sebab nak menarik perhatian orang awam. Okey. Yang kadang-kadang dia kata yang keluar daripada pandangan akal. Ataupun dia ni adalah perkara-perkara yang menyedihkan, yang halus, yang menyedihkan kalbu. Dia sama ada cerita benda yang pelik sangat luar biasa ataupun paling menyedihkan. Okey. Maka contoh apabila dia menyebut tentang syurga, dia kata fiha haura min miskin au za'faran. Ya. Ajizatuha mail fil mail. Kejap. Mail. Okey, ajizatuha enggak. Dia kata size tu. Ya, size dia macam pelik sikit. Okey. Dia kata kaburat ajizatuha ay muakhiraha. Lah, punggungnya ke? Pelik. Okey, tak apa. Okey, dia kata ya betul ajizatuha. Okey. Dia kata ni contoh yang direka-reka oleh mereka ni, cerita-cerita tambahan yang orang buat. Contoh dia kata fiha dan syurga ni haura. Okey. Ada wanita-wanita yang hur ain, mana bidadari daripada kasturi dan juga za'faran. Dia buat daripada kasturi dan za'faran. Ajizatuha, punggung dia satu batu kali satu batu. Wa yuwayyillahu waliyahu qasran min lu'lu'atin bayda. Dia kata dan akan menyiapkan Allah Taala untuk orang-orang lindungan dia satu istana daripada mutiara yang putih. Fiha sabuna alfa maksuratin. Padanya ada 70,000 maksurah bilik. Dia kata pada setiap maksurah ni sabuna alfa kubah. Pada setiap tu ada bahagian tu ada 70 kubah, 70,000 kubah. Ni semua ni berterusan lah, dia kata 70 kali 70 kali 70 kali 70,000 kan. Yang mana berterusan demikian. 70,000 yang tak berubah daripadanya. Okey. Dan berkata Imam Suyuti rahimahullah, dia ada kitab yang mengingatkan orang-orang tajuk kitab dia Tahdzirul Khawas an Akademil Qusas, mengingatkan akan orang-orang yang khas ni tentang pembohongan tukang penipu lara, yang telah dipertahqiq bukunya oleh Syekh Muhammad As-Sabbagh dan disebarkan oleh Maktab Islami. Jadi hadis-hadis ni kadang-kadang berlakulah. Dan di antara contoh sudut ni adalah hadis yang dikatakan atau disebut ya. Okey. Daripada sudut ini dia kata banyak daripada hadis-hadis kelebihan Quran, surah demi surah mengaku Nuh bin Abi Maryam peletakan tentang hadis ni. Dia kata dan dia beri alasan
Untuk itu, bahawa dia melihat orang ramai telah berpaling daripada Quran dan sibuk dengan fiqh Abu Hanifah dan juga kitab sirah Muhammad bin Ishaq. Jadi dia tak nak orang ramai sibuk dengan selain daripada Quran. So dia buatlah untuk setiap surah Quran tu satu atau lebih daripada fadilat. Ni yang menyebabkan banyak orang kadang lebih ceritakan kelebihan surah sekian. Ini adalah buatan daripada lelaki ni. Okey. Di antara golongan berkenaan yang tukang fabricate hadis ni adalah Ghulam Khalil. Ghulam Khalil yang dahulu dia ni kononnya seorang zuhud, seorang yang sangat zuhud. Lalu syaitan perhiaskan untuk dia, dia letakkan hadis dengan kelebihan berzikir dan wirid. Sehingga dikatakan kepadanya, hadis-hadis ini yang diceritakan dengannya daripada dia kata hadil ahadits allati tuhaddithu biha minar raqaiq. Dia kata hadis-hadis yang kau cerita ni daripada perkara melembutkan hati ke, dia kata qala wada'naha linuraqiqa biha qulubul amati. Dia kata kami buat hadis-hadis ni supaya kami lembutkan dengannya kalbu atau hati orang-orang awam. Jadi orang awam akan berasa lembut, hati mereka dibaiki dengan sebab hadis-hadis yang direka. Ini berlaku banyak kan, pembuatan hadis. Buat untuk amal sekian dapat sekian. Tak sahih pun sebarkan. Ini menjadikan kita panggil dia punya sudut panggil fabrikasi bagi hadis-hadis tersebut. Okey. Baik. Ada soalan? Ini kita akan masuk kepada tajuk yang berikutnya nanti insya-Allah berkenaan dengan usaha para ulama bagi melindungi sunnah, mempertahankan sunnah dan juga menentang gerakan pembuatan hadis. So kita akan bincangkan insya-Allah apa benda yang dibuat oleh para ulama berkenaan dengan ini. Sebab ini ada berkesan kepada tasyri'. So once hadis-hadis Nabi telah dibersihkan daripada rekat-rekaan ni dan pembuatan ni dan juga datang pembersihan, maka kat situ akan kita dapat lihat bagaimana fake pun jadi lebih murni berbanding dengan bila orang-orang ni datang dan buat macam-macam berita palsu tentang Nabi SAW. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada tak apa. Baik, tak ada, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.